Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Sunshine, kami telah memilih model ekonomi yang bertajuk Model Keseimbangan Pasaran Getah Asli. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu yang pertama ialah saya sendiri, Nurmiza binti Muhammad Najmi, yang kedua Nur Renaili Nasuha binti Abdul Rahman, yang ketiga Nur Faizah binti Razali, yang keempat Syafiyah Uswah binti Khairi, dan yang terakhir adalah Nurul Nabilah binti Yunus. Perkara yang akan dibincangkan dalam video ini ialah yang pertama pengenalan, yang kedua adalah pembeli ubah model pasaran getah, yang ketiga ialah andaian iaitu dari segi pendekatan bukan matematik dan pendekatan matematik, yang keempat ialah keluk model keseimbangan pasaran getah asli, dan yang terakhir ialah penutup. Sekarang kita masuk kepada pengenalan. Pokok getah telah menghasilkan lateks ataupun dikenali sebagai getah asli yang merupakan satu sumber yang penting kepada industri tayar ataupun lain-lain industri yang berasaskan getah. Kumpulan kami telah memilih tajuk model keseimbangan pasaran getah asli disebabkan adanya isu yang menarik, iaitu getah tiruan yang merupakan barang pengganti kepada getah asli. Kebanyakan pengguna beralih kepada getah tiruan disebabkan harganya yang lebih murah dan kegunaannya yang lebih kurang sama dengan getah asli, sehingga menyebabkan permintaan terhadap getah asli semakin menurun manakala permintaan terhadap getah tiruan semakin meningkat. Oleh sebab itu, kerajaan telah pun memberikan subsidi kepada pengeluar getah asli untuk mengurangkan kos pengeluaran bagi menurunkan kembali harga getah. Keadaan ini akan membolehkan pengguna untuk kembali beralih kepada getah asli berbanding getah tiruan kerana getah asli lebih murah dan juga lebih berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Naili Nasuha binti Abdul Rahman. Saya akan menerangkan tentang pemboleh ubah model pasaran yang digunakan dalam model kami. Pertama sekali, pemboleh ubah akan ditetapkan pada fungsi ekonomi yang dapat diukur untuk menjelaskan fungsi tersebut. Setiap pemboleh ubah akan diwakili dengan simbol yang menggunakan huruf yang berbeza bagi setiap pemboleh ubah yang berbeza. Terdapat dua pemboleh ubah yang kami gunakan, iaitu pemboleh ubah endogen dan juga eksogen. Pemboleh ubah endogen ialah pemboleh ubah yang tahapnya ditentukan atau dijelaskan dalam model, manakala pemboleh ubah eksogen ialah pemboleh ubah yang ingin disertakan dalam model tetapi tahapnya ditentukan di luar model. Pemboleh ubah yang kami gunakan yang pertama ialah harga, iaitu nilai sesuatu barang atau perkhidmatan dengan kiraan wang. Jenis pemboleh ubah ialah endogen dan simbol yang digunakan ialah P. Yang kedua ialah kuantiti, iaitu jumlah atau bilangan sesuatu objek. Jenis pemboleh ubah yang digunakan ialah endogen dan simbolnya ialah Q. Yang ketiga ialah kuantiti diminta yang bermaksud jumlah atau bilangan sesuatu objek yang diminta oleh pengguna. Jenis pemboleh ubah ialah endogen dan simbol ialah QD. Yang keempat pula ialah kuantiti ditawar, iaitu jumlah atau bilangan sesuatu objek yang ditawarkan oleh pengeluar. Jenis pemboleh ubah yang digunakan ialah endogen dan simbol yang digunakan ialah QS. Seterusnya, pemboleh ubah yang digunakan ialah keseimbangan pasaran yang bermaksud kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawar pada harga tertentu. Jenis pemboleh ubah ialah endogen dan simbol yang digunakan ialah E. Yang keenam ialah teknologi, iaitu alat dan proses yang digunakan manusia untuk mengubah dunia semula jadi dan meningkatkan kehidupan mereka. Jenis pemboleh ubah ialah eksogen dan simbol yang digunakan ialah R. Yang terakhir ialah subsidi, iaitu bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar untuk mengurangkan kos pengeluaran dan juga harga. Jenis pemboleh ubah yang digunakan ialah eksogen dan simbolnya ialah N. Assalamualaikum, nama saya Nur Faizah binti Razali. Okey, yang seterusnya adalah andaian. Andaian terbagi kepada dua, iaitu pendekatan bukan matematik dan pendekatan matematik. Saya akan menerangkan mengenai andaian bagi pendekatan bukan matematik. Pendekatan bukan matematik merupakan
pendekatan yang mana para pelajar akan mengumpul dan mentafsir maklumat dan kemudian semua maklumat-maklumat tersebut akan dijadikan sebagai satu kesimpulan. Baiklah, yang pertama ialah kemajuan. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang terdapat dalam sesebuah proses pengeluaran akan meningkatkan lagi daya pengeluaran dan pengeluaran dapat ditambah dengan lebih cepat seperti yang terdapat dalam proses pengeluaran getah asli, yang mana proses tersebut menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Dan yang kedua pula ialah kecekapan sesebuah teknologi. Dengan adanya penggunaan teknologi yang cekap, proses pengeluaran getah akan lebih mudah dan akan mengurangkan lagi kos purata sesebuah pengeluaran dan sekaligus mendorong pengeluar untuk menambahkan penawaran kepada para pengguna. Dan yang ketiga adalah pemberian subsidi. Kerajaan telah memberikan subsidi ke atas getah asli yang mana akan mengurangkan kos pengeluaran dan akan meningkatkan penawaran getah asli kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah penurunan harga. Syarikat-syarikat yang menawarkan harga yang murah bagi getah asli akan menyebabkan pengguna beralih kepada getah asli berbanding getah tiruan. Hal ini adalah disebabkan oleh pemberian subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar-pengeluar getah asli di seluruh Malaysia. Keseimbangan pasaran getah asli berlaku apabila kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran. Sebelum kerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar getah, tingkat harga dan kuantiti keseimbangan asal pasaran getah asli ialah RM3 dan 15 kg. Apabila kerajaan memberi subsidi sebanyak RM2, fungsi penawaran telah berubah menjadi 5P tambah 10 dan telah membentuk keseimbangan pasaran getah asli yang baru dengan tingkat harga RM2 dan kuantiti keseimbangan sebanyak 20 kg. Pemberian subsidi ini telah memberi kesan kepada penurunan harga getah asli sebanyak RM1, manakala kuantiti keseimbangan meningkat sebanyak 5 kg. Assalamualaikum, saya Syafia Uswa akan membentangkan keluk model keseimbangan pasaran getah asli. Jadi ini adalah jadual keseimbangan pasaran getah asli dan ini adalah keluk keseimbangan pasaran getah asli. Keseimbangan pasaran asal dicapai apabila keluk permintaan D0 bersila dengan keluk penawaran S0 pada titik E0. Keseimbangan pasaran asal pada titik E0 dengan P keseimbangan sebanyak RM3 dan Q keseimbangan sebanyak 15 kg. Pertambahan penawaran menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan dari S0 ke S1 akibat subsidi daripada kerajaan. Penawaran getah bertambah tetapi permintaan tetap menyebabkan berlakunya lebihan penawaran mengakibatkan harga cenderung untuk menurun. Penurunan harga menyebabkan permintaan meningkat. Keseimbangan baru dapat dicapai apabila keluk permintaan D0 bersila dengan keluk penawaran baru iaitu S1 pada titik E1. Tingkat harga keseimbangan baru ialah RM2 iaitu menurun daripada RM15 dan kuantiti keseimbangan baru sebanyak 20 kg iaitu meningkat daripada 15 kg. Setelah pemberian subsidi, harga menurun sebanyak RM1 manakala kuantiti keseimbangan bertambah sebanyak 5 kg. Kesimpulannya, kita boleh simpulkan bahawa pemberian subsidi oleh pihak kerajaan dapat meningkatkan permintaan terhadap getah asli berbanding dengan getah tiruan. Dengan adanya teknologi yang canggih dan moden, pihak industri dapat meningkatkan pengeluaran getah asli yang permintaannya semakin tinggi. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.